Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bersama saya Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin dalam Bahtera Perubahan. Hari ini barangkali kita akan menyentuh satu tajuk yang agak mungkin sensitif pada setengah pihak, kerana kita ingin membincangkan tentang bagaimana kadar ataupun piawaian ilmiah di dalam ceramah-ceramah, khususnya ceramah agama. Apabila ceramah itu dikaitkan dengan agama, kita kadang-kala orang main cakap saja, forum agama, ceramah agama, sehingga mungkin kita tidak mengukur kadar itu. Kita sedang bercakap dengan satu generasi yang bersedia untuk mempertikaikan segala-galanya, mempertikaikan orang tua-tua, mempertikaikan tindakan ibu bapa. Bahkan mereka mungkin boleh mempertikaikan agama. Jika cara pendekatan kita tentang agama ini tidak betul, akhirnya agama akan menjadi mangsa. Saya kadang-kadang dengar orang kadang-kadang kata macam ceramah agama ni macam lawak jenaka, ya kata. Dan duka cita sehingga ada yang menggunakan istilah yang kadang-kadang berat, macam dia kata ada yang buat lawak bodoh dalam ceramah agama. Dan kita sebenarnya kadang-kadang di samping kita kurang selesa dengan komen-komen yang seperti itu, kita juga kadang-kadang terpaksa akur adanya unsur-unsur yang sebegitu. Maka kita kena bincang hari ini tentang bagaimana kita perlu melihat agar ceramah-ceramah agama ini sampai kepada satu tahap ilmu yang sepatutnya. Saya teringat kadang-kadang ramai penceramah agama ni kadang-kadang dia tidak teliti, ataupun bukan sedikit di kalangan penceramah yang tidak teliti bahan yang disampaikan. Saya buat contoh yang mudah. Ada barangkali di pasaran buku yang saya sebut, iaitu Dialog Nabi SAW dengan Iblis. Buku ini sebenarnya mengandungi fakta-fakta palsu di dalamnya. Antara yang menarik dalam dialog itu, kononnya Nabi SAW bertanya Iblis, "Wahai Iblis, apakah tempat yang engkau suka?" Jawab Iblis, "Panggung wayang." Saya bukan masalah nak mempertahankan panggung wayang, ataupun kita tahu dalam wayang ni ada berbagai-bagai perkara. Tetapi masalahnya panggung wayang tidak wujud lagi pada zaman Nabi SAW. Macam mana mungkin perkara itu disebut pada zaman tersebut? Saya buat contoh dalam textual criticism ini, dalam kita mengkritik teks ni. Katakanlah kita baca cerita pertarungan Hantuah dan Hanjebat. Tiba-tiba penulis tu menulis Hantuah dan Hanjebat keletihan apabila bertarung antara satu sama lain. Semasa mereka berehat daripada keletihan pertarungan itu, Hantuah memakan burger dan Hanjebat makan sosis umpamanya. Kita tahu bahawasanya walaupun tidak mustahil untuk Hantuah makan burger ataupun makan pizza, tetapi perkara itu tidak wujud pada zaman tersebut. Dari segi penggunaan istilah, kita boleh tahu itu teks yang tidak benar. Demikian juga para ulama dalam bidang hadis mengkritik kadang-kadang kisah-kisah yang dimuatkan di dalam riwayat-riwayat yang daripada bunyinya pun kita tahu ia tidak benar. Kadang-kadang orang kita suka cerita-cerita, umpamanya cerita-cerita para wali. Dia tengok saja dalam buku tulis cerita para wali, dia pun cerita para wali pada orang lain. Umpamanya cerita wali tertentu yang salat malam satu malam sehingga 1000 rakaat. Cuba kita bayangkan 1000 rakaat. Satu rakaat katakanlah ambil masa 1 minit. Itu paling cepat lah. Saya ingat tak tahulah kalau 1 minit itu apa yang dia bacanya. Kadang-kadang kita mayang satu rakaat 5 minit, tapi kita ambillah 1 minit. Kalau 1 minit satu rakaat, kita tengok malam bermula pada pukul 8 pun tak apa. 8 sehingga pukul 6 pagi besok. Kita ada beberapa belas jam. Kalau 1 jam 60 minit dikalikan dengan 10 jam, kita baru ada 600 minit. Macam mana nak solat sampai 1000 rakaat satu malam? Perkara ini menyebabkan nanti orang akan mempertikaikan cerita agama. Kalau kita lihat pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah dan Ummu Salamah, Nabi salat malam tak lebih daripada 11 ataupun 13 rakaat. Munasabah panjangnya, tapi khusyuknya. Kita bila nak cerita tentang wali manalah, wali entah daripada mana, kita nak hebatkan dia,
kita masukkan unsur-unsur yang seperti ini. Sebab itu ulama-ulama hadis sensitif. Mereka berjaga-jaga dengan cerita-cerita yang bukan-bukan ini. Agama ini, istimewanya Islam dibandingkan agama lain kerana ketulinan ajarannya. Kerana kebenaran faktanya itu berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan pada rekaan yang tak dapat diterima. Sebab itu Ibnul Jauzi menyebut, idza ra'aital hadits yukhaliful ma'qul fa'lam annahu haditsun mawdu'. Jika kamu lihat hadis yang menyanggahi akal, maka ketahuilah ia adalah hadis yang palsu. Dan insya-Allah kita akan membincangkan lagi apa hal-hal yang seperti ini yang kadang-kadang mencemarkan masyarakat kita, berhubung dengan isi kandungan ceramah-ceramah kita ini, supaya insya-Allah sama-sama kita dapat baiki. Kita sambung lagi sekarang. Ini ialah amanah Allah Subhanahu wa taala kepada golongan agama untuk disampaikan kepada umat yang dahagakan pengetahuan. Jadi sepatutnya menjadi tanggungjawab kepada setiap penceramah ini untuk sentiasa ada penambahbaikan dalam ilmu dia, supaya apa yang dibentangkan tu adalah fakta yang benar berdasarkan kepada Quran dan hadis, bukan semata-mata cerita rekaan ataupun pengetahuan yang tidak pernah dikemaskinikan, fakta yang salah umpamanya. Jadi demi kebaikan umat, setiap orang yang berceramah patut sentiasa bersedia untuk menambah baik dirinya. Sekian.